Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk membangunkan kawasan Jepak sebagai pusat pentadbiran baru bagi merangsang pertumbuhan ekonomi di samping meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, inisiatif sedemikian berpotensi menyediakan peluang baru untuk pelaburan, penciptaan pekerjaan dan pertumbuhan sektor ekonomi serantau. Menurutnya, ia sekaligus mencakupi pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kawasan perindustrian, pusat perdagangan serta kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan untuk menarik pelabur dan meningkatkan aktiviti ekonomi. Ya, kita melihat kawasan ini mempunyai potensi yang begitu tinggi untuk dalam perancangan kita ialah untuk membangunkan kawasan ini sebagai bandar satelit. Dan memanglah kita dalam perancangan ini termasuk untuk menyusun semula infrastruktur dalam kampung-kampung ini dan membina rumah-rumah, kan. Memang yang diutamakan ialah mereka yang ada di Jepak ini. Timbalan yang di-Pertua Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB itu berkata demikian semasa ditemui media pada majlis santai bersama pemimpin di Balai Raya Jepak Bintulu pada Isnin. Terdahulu ketika berucap, Dato' Amar Awang Tengah menyeru penduduk yang menetap di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak agar menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi dalam pilihan raya kecil PRK yang akan berlangsung pada 4 November kelak. Pengarah operasi PRK Dun Jepak itu berkata ia bagi memastikan suara mereka didengari dan kepentingan mereka dijaga. Menurutnya, ini merupakan peluang keemasan untuk para pengundi memilih wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Menjelas lanjut, Dato' Amar Awang Tengah turut berpuas hati dengan pencapaian yang dikecapi di konstituensi Jepak setakat ini dan beliau yakin perancangan yang dirangka oleh Kerajaan Sarawak akan terus membawa perubahan positif di situ. Dalam majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah turut menyantuni dan beramah mesra dengan penduduk tempatan di samping berkongsi pendapat bersama pemimpin akar umbi dari kawasan Jepak. Keperkembangan di Sibu dengan Malaysian Medical Association MMA, cawangan Sarawak memainkan peranan penting untuk menjadi platform yang melindungi kepentingan doktor perubatan di negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian, MMA Sarawak perlu aktif menggembleng tenaga kepada usaha merealisasikan visi penjagaan kesihatan berkualiti untuk semua pihak. The good relation with the State Health Department should be maintained and further enhanced with joint activity for the people. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asih, Joseph Chieng Jin Ek, semasa majlis makan malam ulang tahun ke-51 MMA Cawangan Sarawak pada Sabtu. Dato' Amar Dr. Sim menambah, pihak perubatan pada masa ini menghadapi banyak cabaran dalam menyampaikan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada rakyat di Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman. Beliau turut memberitahu Sarawak menghadapi kekangan kekurangan tenaga kerja untuk pelatih perubatan, pegawai perubatan dan pakar perubatan dalam kedua-dua sektor awam dan swasta. The Sarawak government together with the Ministry of Health has embarked on many initiatives to improve the situation and has met with encouraging results. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menegaskan Sarawak telah memulakan usaha untuk memperoleh autonomi kesihatan mengikut Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menurutnya, dengan mendapatkan autonomi kesihatan, negeri ini akan dapat melaksanakan langkah dan strategi khusus untuk memenuhi keperluan khas rakyat, terutamanya penduduk luar bandar. Berita seterusnya, Carnival Taste of Borneo 2.0 mampu memberikan gambaran mengenai warisan budaya dan kesenian yang ada di Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, karnival ini mempunyai kelebihan dalam menggambarkan pelbagai juadah asli Borneo di samping mengetengahkan program bercirikan kebudayaan dan kesenian yang unik berbanding pesta atau karnival lain. Justru beliau berharap karnival ini diteruskan lagi serta dijadikan sebagai penanda acara bagi menyerlahkan lagi kawasan Miri dan membawa pertumbuhan ekonomi kepada penduduk tempatan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Star of Borneo Mandarin Singing Competition di Stadium Tertutup Miri pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee turut memuji penganjuran acara Star of Borneo Mandarin Singing Competition yang turut disertai peserta-peserta dari negara jiran.
Katanya ia merupakan acara dan platform yang sangat baik untuk memperkenalkan Bandar Miri kepada masyarakat luar termasuk negara-negara lain. Selanjutnya, Gunung Lesong memiliki nilai warisan luar biasa yang boleh dipakej dan dipromosikan sebagai produk pelancongan yang signifikan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Gunung Lesong Community Based Ecotourism GLC BET, Dr. Victor Luna Amin berkata, Kompleks Ekopelancongan Gunung Lesong ditubuhkan bagi memperkasakan komuniti tempatan yang mendiami kawasan Taman Negara Gunung Lesong termasuk Batang Lupar dan Batang Seterap. Jelasnya usaha tersebut dilakukan supaya komuniti tersebut dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti sosioekonomi selain menyumbang kepada penjagaan sumber alam semula jadi. So with the development of this ecotourism committee, which we call GLC BET, you will also have the government in terms to promote the area as the prime destination, and also is part of the development for SADA, which Gunung Lesong Ecotourism what they call complex, they call it, to alleviate the community, and also is part of the Seriaman division to ensure that the area, which is mainly for the nature-based, ecotourism nature-based area, as I said, that the area is surrounded by 4 national parks, the Ulu Sebuyau, Meludam, Sidilu also, and also Pulau Seduku. These are the areas which can provide the nature-based tourism. So with their cooperation and involvement, together with the project by the WWF, which is to revive the degraded area so that it can forest back, and it will become a place where the orangutan can going around between 2 national parks, the area, while providing the benefit for the community. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita pada mesyuarat GLC BET Seri 2 2023 di Kuching pada Isnin. Kompleks Ekopelancongan Gunung Lesong memiliki 7 projek pembangunan yang telah diluluskan oleh Agensi Pembangunan Seri Aman SADA dan sedang dalam proses pelaksanaan oleh beberapa agensi kerajaan. Kebanyakan projek ini masih dalam peringkat pelantikan konsultan, kelulusan tapak dan juga proses tender. Dalam pada itu, antara produk pelancongan yang berpotensi dibangunkan adalah seperti Botanical Garden, Self-Guided Indigenous Forest Trails, Pendidikan dan Kesukarelawanan, River Cruise, Rewilding, Agrofarm bersepadu, Aquaculture, Projek Agro Perhutanan dengan Ekopelancongan, Tapak Kemah serta program Inap Desa dan Kampung Stay. Setiap kemudahan ekopelancongan ini akan menjadi aset penting dalam pengurusan ekopelancongan berasaskan komuniti bagi memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada para pelancong ke Gunung Lesong. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.go.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan majlis santai bersama pemimpin yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Balai Raya Jepak Bintulu pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.